Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Pada pagi ini Allah izinkan kita sekali lagi untuk sama-sama belajar kunci bahasa Arab, iaitu pelajaran nahwu dan sharaf. Alhamdulillah Allah pilih kita untuk belajar ilmu ini. Sudah beberapa kali kita belajar, alhamdulillah. Dan Ustaz ucap tahniah lah kerana masih lagi bertahan, masih lagi istiqamah sehingga ke hari ini, alhamdulillah. Dan kita doakan kita boleh belajar sampailah kita dapat kenal kata-kata Arab ni, kalimah-kalimah Arab, insya-Allah. Itu harapan kita. Jadi tuan-tuan dan puan, sambungan nota yang semalam kita dah terang tentang alamatul kalimah, isim, fi'il, huruf, dah hurai dah. Hari ini nota yang sebagian nota yang dipaparkan itu itulah aqsamul i'rab. Lepas kita bincang bab ini, barulah kita sambung surah At-Takatsur yang semalam. Baik. Aqsamul i'rab, dia bagi bahagian-bahagian perubahan akhir kalimah. Aqsamul i'rabi, itu dia punya baris ya. Aqsamul i'rabi, bahagian-bahagian perubahan akhir kalimah. Itu makna aqsamul i'rabi. Aqsamu asal daripada qismun. Aqsamu asal daripada perkataan qismun. Qismun bermaksud bahagian. Kalau aqsam, bahagian-bahagian. Macam tu. Dia jamak daripada qismun. Qismun, qismani, aqsam. Qismun satu bahagian, qismani dua bahagian, aqsam beberapa bahagian. Cara kita nak cari kalimah asal. Okey. Boleh dengar dengan jelas ke suara Ustaz, tuan-tuan? Boleh dengar dengan jelas tak? Ustaz kuat. Dengar kuat. Alhamdulillah. Oh, sekejap. Ustaz kuatkan suara sikit. Ya. Okay, baik. Dekat Ustaz ni slow sangat. Sekejap, Ustaz nak kuatkan suara Ustaz ni. Baik. Jadi aqsamul i'rab bermaksud bahagian-bahagian i'rab. Ya, Ustaz tak dapat nak kuatkan suara Ustaz ni. Tak dapat dengar suara tuan-tuan. Alhamdulillah Ustaz. Suara Ustaz jelas kami dengar. Sekejap, Ustaz kena bagi. Jelas Ustaz. Okey, alhamdulillah. Kan. Kat mana nak cari dia? Ini mute. Bang Ustaz. Jangan Ustaz keluar dulu, Ustaz keluar dulu dia. Ustaz keluar dulu. Nanti sama masuk balik. Dengar Ustaz, dengar.
Ustaz tak dengar kita dia ke? Dia tak dengar kita tu bukan apa. Dia tak dengar kita. Sama audio problem lah. Aqsamul a'raf. Ya puan, bahagian-bahagian a'raf ni apa? Sarah cakap yang siapa tu? A'raf dalam bahasa Melayu apa? Okey, baru dengar jelas. Alhamdulillah. Grammar. Okey. Okey, dengar jelas. Dengar jelas tak suara Ustaz? Dengar. Dengar. Jelas. Dengar jelas. Alhamdulillah. Baik. Tadi Ustaz tak boleh dengar suara tuan-tuan. Ni baru dengar. Alhamdulillah. Baik. Oh. Okey. Kadang-kadang tuan-tuan tanya Ustaz tak tahu apa yang tuan-tuan tanya. Jadi sekarang ni baru dengar. Alhamdulillah, syukur. Jadi aqsamul i'rab bermaksud bahagian-bahagian perubahan akhir kalimah. Tulis di bawah perkataan tu. Bahagian-bahagian perubahan akhir kalimah. Asal aqsamun asalnya qismun. Qismun makna bahagian. Qismani dua bahagian. Sekarang ni aqsamun bermaksud bahagian-bahagian. Al-i'rab makna perubahan akhir kalimah. Sebab nahu ni dia punya perbahasan dia di akhir kalimah. Huruf yang akhir tu nak baca baris apa? Huruf akhir tu nak letak tanda apa? Tanda baris dhammah ke, baris atas ke, baris bawah. Ataupun nak letak tanda huruf waw ke, huruf alif ke, huruf ya ke. Itu. Perbahasan dia di hujung. Okey, gambar yang pertama itu rafa' ataupun raf'un. Raf'un ataupun sebut rafa' pun boleh. Iaitulah dhammah. Dhammah ni dia panggil tanda yang pertama. Ataupun kita kata ketua bagi tanda rafa' adalah dhammah. Ustaz letak nama ketua dia. Kemudian dia ada lagi. Kawan-kawan dia ada lagi, tanda-tanda lain ada lagi. Tapi yang ketua dia adalah dhammah. Kenapa dia ada ketua dan dia ada yang lain-lain? Kerana ada di ketika lain dhammah tak boleh pergi, dhammah tak boleh jadi tanda kat situ. Dia kena tanda lain kena pergi. Okay, tak apa. Sekarang ni perhatikan rafa' tanda dia adalah dhammah. Dhammah. Kemudian tengok contoh kat bawah tu. Ja'a Zaidun. Tulis je makna dia. Ja'a Zaidun maksudnya telah datang oleh Zaid. Ja'a Zaidun telah datang oleh Zaid. Ja'a itu adalah fi'il madhi. Tuan-tuan dah tahu kan? Ja'a fi'il madhi. Bila sebut fi'il madhi maksudnya telah datang. Ja'a mana datang? Jadi telah datang. Dia fi'il madhi. Zaidun bermaksud oleh Zaid, oleh orang yang bernama Zaid. Pada hujung kataan Zaidun tu ada baris dhammah. Hujung hujung kataan Zaidun ada huruf dal dan berbaris dhammah. Dhammah itulah tanda bagi rafa'. Dan Zaidun tu adalah fi'il adalah isim mufrad. Isim mufrad. Ada isim mufrad. Isim mufrad maksudnya untuk satu. Kalau orang untuk seorang. Kalau kitab sebuah, rumah sebuah. Kalau buah sebiji, sebuah. Ikutlah penjodoh bilangan yang sesuai untuk perkataan tu yang boleh masuk satu. Itu isim mufrad. Jadi isim mufrad tanda rafa' dia mesti dhammah. Isim mufrad tanda rafa' dia mesti dhammah. Okay, ja'a Zaidun tadi makna apa? Telah datang oleh Zaidun. Oleh Zaidun. Nama dia Zaid. Tapi Zaid kalau dilengkapkan baris Zaidun. Sebab tu orang zaman dulu
Nama tak banyak, nama yang sama je tapi dia ubah baris je. Kan ujung kampung sana nama Zaid. Tengah kampung ni nama Zaidun. Ujung kampung satu lagi Zaidan. Nampak tak? Dia orang tak tahu nak cari nama banyak, nama tak tahu nak cari. Tak macam zaman sekarang. Zaman sekarang nama hebat-hebat. Campur nama mak, campur nama ayah. Kan zaman sekarang ni main campur-campur. Ayah nama Daud, mak nama Maznah. Ambil nama bapak jadi nama bapak sikit, nama mak sikit jadi Mazda. Allah, nama kereta lah pula. Kan Mazda. Baik. Jadi kalau nak campur-campur tu tengok takut jadi nama kereta kan, nama motor risau juga. Baik, orang zaman dulu nama Zaid kadang-kadang dia dihidupkan baris jadi Zaidan, jadi Zaidin, jadi Zaidi. Kan sebenarnya merujuk pada nama Zaid tu. Tapi dia tambah baris. Okey, sekarang ni Ja'a Zaidun bermaksud telah datang oleh Zaid. Zaid. Nama orang. Seorang nama Zaid. Okey, pergi contoh yang bawah pula. Biar lambat-lambat. Ustaz nak meraihkan kawan-kawan kita yang nak mengetahui bahasa Arab. Betul lah, saya tak dapat ni Ustaz. Ya. Memang cara Ustaz cakap ni banyak, Ustaz ulang-ulang tapi Ustaz cakap benda yang sama aja. Jadi Ustaz nak supaya tuan-tuan dapat faham. Okey, yang kedua tu yadhhabu Zaidun. Ada, jangan pergi situ lagi. Pergi yang ke depan, Pergi yang arah yang pergi ke depan, bukan yang bawah tu. Ra'aitu Zaidan, pergi dulu. Pergi atas yang tepi tu. Ra'aitu Zaidan dulu. Itu cara kita nak. Okey, Ra'aitu Zaidan itu untuk baris nasab. Nasab, tanda nasab dia yang pertama adalah fathah. Fathah. Dan dia ada lagi kawan-kawannya. Jadi fathah ni merupakan tanda yang pertama, ketua dia. Contoh dia Ra'aitu Zaidan. Ra'aitu Zaidan bermaksud telah lihat oleh aku akan Zaid. Situ ada 3 kalimah. Ra'ai, asal dia ra'a, tu, kemudian Zaidan. Ra'a, tu, Zaidan. Tapi bila sambung dah jadi Ra'aitu, dia tak boleh baca ra'a tu. Kalau asingkan, Ra'aitu asingkan, kita akan bunyi ra'a. Ya tu tak ada baris, ra'a. Ikut kalimah asal lah. Tapi oleh kerana kita nak sambung, kena hidup ra'aitu, kena hidupkan baris ra'aitu. Ra'aitu bermaksud telah lihat oleh aku. Tulis makna telah lihat oleh aku Zaidan akan Zaid. Dah ubah dah baris Zaidan. Tadi Zaidun yang contoh yang pertama Zaidun, sekarang ni bunyi Zaidan. Kenapa berubah baris? Kerana sekarang ni berkaitan dengan nasab. Berkaitan dengan baris nasab. Sebab tu dia kena baca dengan baris atas. Dia tak boleh baca Zaidun lah. Kebetulan Zaidan ni dia duduk pada tempat maf'ul. Cuba tengok lah. Ra'a, yang ra'a itu lah. Ra'a itu adalah fi'il, tu fa'il, Zaidan maf'ul. Yang tu tuan-tuan kena tulis tu. Ra'a itu adalah fi'il, tu huruf ta yang pada dhamma tu itu fa'il. Apa maksud fa'il? Orang yang melakukan perbuatan. Perbuatan sini perbuatan apa? Perbuatan Lihat. Siapa yang melakukan perbuatan lihat tu? Aku. Akulah. Aku yang melakukan perbuatan lihat tu, mana aku yang melihat. Aku lihat siapa dia? Zaidan. Aku melihat Zaidan. Zaid. Jadi perbuatan tu terkena kat siapa? Terkena pada Zaidan. Kita lihat siapa? Lihat Zaid. Zaid itu jadi maf'ul. Mana perbuatan terkena pada dia. Kalau terkena lihat ni macam mana? Tak ada terkesan apa tak?
tak terkesan apa-apa kan. Tapi kalau terkena pukul, itu memang terkesan, nampak kesan lebam dan sebagainya. Tapi kalau terkena lihat, tak ada apa-apa kan, tak ada terkesan apa. Cuma kalau lihat tu mungkin dia macam tak selesa lah kalau orang nak pandang kan. Okay. Ra'aitu Zaidan, mana telah lihat oleh aku akan Zaid. Selesai. Okay, di situ ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul. Faham tak? Ada 3 perkataan tu. Ra'aitu Zaidan. Kalau yang pertama tadi ada 2 je. Fi'il dengan fa'il. Yang pertama tadi Zaid tu ada fi'il dengan fa'il saja. Tapi yang contoh yang kedua ni ada fi'il, fa'il, maf'ul. Pergi contoh yang ketiga pula. Maratu bi Zaidin. Ini pada bahagian khafat. Khafat ni baris kasrah. Khafat itulah baris kasrah. Khafdun tu makna khafat baris kasrah. Tanda yang ketua dia adalah kasrah. Kemudian dia ada tanda-tanda lain lagi sebagai pengganti dia. Macam tadi juga huraian dia. Dia ada ketua dia dan dia ada pengganti-pengganti dia. Kenapa perlu ada pengganti? Kerana ada tempat kasrah tak boleh jadi tanda. Kasrah jadi tanda pada isim mufrad. Begitu juga yang contoh tadi, fathah menjadi tanda pada isim mufrad, dhammah menjadi tanda pada isim mufrad. Tu. Uraian dia sama aja. Maratu bi Zaidin. Terjemahan dia telah lalu oleh aku. Bi mana wa bi? Bi mana ada? Dengan. Dengan. Telah lalu oleh aku dengan Zaid. Asal marartu adalah marara. 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 Tak tahu lah perkataannya diorang sebutnya apa? Daripada MRR. Daripada sini kot. Lalu kan, tempat laluan MRR. Kat mana tu? Wallahualam, mungkin kebetulan kan. MRR. MRR tu jalan highway ke Melawati kat Ulu Kelang. MRR tu kan ada kan? Ada. Highway ke Ulu Kelang. Mungkin dari sini kot. Marar, wallahualam. Kan marar. Marar mana telah lalu? Mana laluan? Laluan MRR tu. Wallahualam. Mungkin kebetulan sama sebutan kan. Wallahualam. Okey. Marar tu maksudnya telah lalu oleh aku. Di situ ada fi'il dan Fa'il. fa'il. Marara fi'il, tu fa'il. Fa'il maksudnya orang yang melakukan perbuatan. Perbuatan sini, perbuatan tu apa benda? Perbuatan tu? Lalu. Lalu. Kemudian fa'il itu aku. Aku yang melakukan perbuatan tu. Perbuatan lalu. Bi Zaidin, dengan Zaid. Maka kita lalu dengan Zaid. Bersama-sama dengan Zaid lalu. Macam tu lah faham lah. Cuma ba ni dia panggil ba huruf jar ataupun huruf khafat. Bila ada huruf jar, huruf khafat, kataan selepas dia mesti baca dengan din, baca dengan baris kasrah. Itu bi Zaidin. Dalam keadaan nahwu surah walaupun baris tanwin tapi dia kira baris kasrah. Dia kira baris kasrah. Kasam Ustaz. Apa dia? Yang tadi huruf Ustaz kata ni huruf kasam. Huruf qasam, Zaidin ni Ustaz kata tadi huruf apa? huruf khafat. Baris kasrah tu adalah baris khafat dan huruf ba yang depan tu ba huruf khafat ataupun huruf jar. Samanya. Okey. Jadi sebut bi itu mana dengan, memang betul lah contoh ni sebab dia ada di tengah. Telah lalu oleh aku dengan Zaid. Jadi ba tu duduk di tengah-tengah memang betul. Mana dengan. Telah lalu oleh aku dengan Zaid. Jadi guna ba tu ada di tengah memang betul, ayat tu betul. Persoalan sekarang ni, cuba tengok macam contoh bismillah. Bismillah. Tiba-tiba huruf ba ada di depan sekali. Dengan nama. Tiba-tiba dengan.
Tuan-tuan perasan tak? Tuan-tuan bismillah selama ni tiba-tiba sebut dengan nama Allah. Sepatutnya dengan ni ada di tengah ayat. Tiba-tiba bismillah tu mula dengan bismillah. Pernah terfikir tak sebelum ni? Tak Pernah Ustaz. tak pernah. Mari hari ni kita kongsi sikit ya. Tak terfikir Ustaz. Tak terfikir ya? Tak terfikir memang. Ilmu ni hanya adalah nahwu sarah je. Orang yang mengaji ilmu ni dia dapat benda-benda macam ni. Kalau tidak dia tak dapat, sampai bila-bila dia tak dapat. Okey. Bila sebut dengan bermaksud mesti ada perkataan sebelum. Apakah perkataan sebelum bismillah? A'udzubillah. A'udzubillah itu memang dia punya kembar dia, tapi ada orang tak sebut a'udzubillah kan, dia terus bismillah aja. Maksudnya bismillah tu adalah di tengah-tengah perkataan yang sebelum tu ada perkataan-perkataan lain yang kita takdirkan, yang kita letakkan, yang kita sebutkan pada diri kita masing-masing. Contohnya, kita nak baca aqra'u bismillahirrahmanirrahim. Aktubu bismillahirrahmanirrahim. Aghsilu mana? Aku basuh. Semuka agak basuh baju tak kisahlah. Aghsilu bismillahirrahmanirrahim. Adhabu, aku nak pergi, bismillahirrahmanirrahim. Akhruju, aku nak keluar, bismillahirrahmanirrahim. Tu. Maknanya apa-apa situasi yang kita nak buat, perbuatan yang kita nak buat, bismillahirrahmanirrahim. Itu sebenarnya. Boleh faham kan? Jadi maknanya dia berkaitan dengan perbuatan kita. Sebab tu Nabi kata kullu amrin dhibalin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Siapa yang kullu amrin, setiap satu pekerjaan yang mempunyai niat yang baik, tujuan yang baik, la yubda'u bismillahirrahmanirrahim, tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, fa huwa aqta, maka dia terputus. Terputus iaitulah terputus daripada keberkatan. Jadi kuliah tafsir lah. Sebenarnya Ustaz tak mahu masuk kuliah tafsir. Ustaz nak urai yang bismillah tu ya. Jadi bismillah tu tengah ayat tu sebab mula dengan ba, dengan. Tiba-tiba mula dengan. Maknanya sebelum tu ada perkataan-perkataan lain. Perkataan tu apa dia? Itu berkaitan dengan perbuatan kita lah. Kita nak baca dengan bismillah. Kita nak menulis dengan bismillah. Kita nak belajar dengan bismillah. Kita nak makan dengan bismillah. Dia berkaitan dengan perbuatan kita. Sebab itulah bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Boleh faham tak itu? Boleh. Dengan niat lah Ustaz kan? Kira niat lah ya? Ya. Niat kita lah. Dengan niat kita dan dengan perbuatan-perbuatan kita nak buat tu. Mesti mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Okey. Lari pula dia. Okey. Lari mana tadi? Okey. Baik. Jadi untuk khafat ada contoh dia maratu bi Zaidin, telah lalu oleh aku dengan Zaid. Pada perkataan ni ada fi'il, ada fa'il, kemudian ada huruf jar dan ada majrur. Apa dia majrur tu? Majrur tu maknanya kataan yang dijarkan oleh huruf jar, itu panggil majrur. Mim, jim, ra, waw, ra, majrur. Kataan yang dijarkan dengan huruf jar. Kataan yang dijarkan dengan huruf jar, iaitulah huruf ba. Ba yang menjarkan kataan Zaidin. Maratu bi Zaidin, telah lalu oleh aku dengan Zaid. Okey, maknanya tiga contoh yang Ustaz dah baca itu kategori isim. Isim dia ada rafa, dia ada nasab, dia ada khafat. Kemudian pada petak seluruhnya tu kosong, tak ada apa. Bermaksud isim tidak ada jazam. Isim tidak ada jazam. Apa tanda jazam? Jazam iaitu baris mati, baris sukun. Kau tengok jazam kan baris bulat tu, sukun tu. Isim tak ada baris sukun. Tak boleh sebut Zaid, tak.
Tapi sebutan nama, kita sebut nama orang, memang kita sebut Zaid. Orang Arab dia sebenarnya, sebutan Arab ni dia kena jelaskan baris. Kan? Tapi oleh kerana sebutan biasa ni, dia orang baca dengan baris mati. Zaid, masjid, masjid, bait, dia bariskan baris mati. Sebenarnya kalau bahasa Arab yang tepat, baitun, masjidun, madrasatun, insanun, sayyaratun. Dia kena berbaris di belakang tu. Dia tak boleh sebut baris mati macam tu je. Itu bahasa kampung, bahasa orang Arab, bahasa kampung mereka memang mereka sebut baris mati begitu je. Sebab tu orang Arab kadang-kadang dia orang pun tak tahu nahwu ni, dia orang tak tahu. Saya tak jaga Ustaz. Orang Arab sendiri pun kadang-kadang tak tahu nahwu ni. Tahu saya. Ya, orang Arab tak tahu ni, rafa' nasab khabar dia orang tak tahu ni. Kecuali yang mengaji dia tahulah. Macam bahasa kita lah, bahasa Malaysia kan kita tahu semua kan. Orang yang mengaji bahasa Malaysia dia tahulah dia punya kedudukan yang sebenar, perkataan yang sebenar macam mana. Sebab tu orang Arab suka cakap waqah-waqah je. Dia cakap macam baris di hujung tak ada. Dia macam baris mati je, baris macam tak jelas. Ilal bait yang itu lah. Adhabu ilal bait kan. Dia macam dia tak jelas baris dia. Itu cakapan orang Arab, orang kampung macam itulah, orang Arab yang cakapan pasar, cakap pasar mereka macam tu. Tapi kalau bahasa Arab fasahah, bahasa Arab yang tulis yang fasahah, maka mereka akan sebut dengan barisnya sekali. Itu memang hebat. Di antara bahasa Arab fasahah ni adalah orang Yaman. Orang Yaman dia cakap dengan jelas. Kalau mereka guna bahasa Arab fasahah lah, kalau guna bahasa Arab kampung mereka sama juga. Tapi kalau Arab Mesir, dia guna bahasa kampung. Kita pun tak faham kan. Okay. Jadi jazam tak ada untuk isim. Habis selesai tu. Kita pergi sikit pada contoh yang kedua tu, bawah tu lah. Yazabu. Habis ni Ustaz akan pergi surah ni. Okay. Yang bawah ni ialah kategori fi'il. Kategori fi'il, kotak yang pertama duduk kotak rafa' tu iaitu yazhabu zaidun. Fokus kita adalah bukan isim lagi dah. Fokus kita pada fi'il. Yazhabu. Sebab dia duduk pada perbincangan fi'il. Dia duduk dalam garisan fi'il, yang warna biru di ujung tu fi'il, mana semua ni fi'il. Fokus kita adalah fi'il. Yazhabu zaidun bermaksud sedang pergi oleh Zaid. Yazhabu Zaidun sedang pergi oleh Zaid. Ustaz nak tanya, yazhabu ni asal perkataan apa? Zahaba. Alhamdulillah, cekap betul tu. Yazhabu asalnya zahaba. Zahaba makna Pergi. Semalam Ustaz bagi satu makna lagi apa dia kalau ingat? Pergi. Zahaba ada dua makna, pergi dan Hilang. Alhamdulillah, masih ingat. Seorang jawab semua betul, selamat yang lain kan. Tu seronok ngaji ramai-ramai ni. Tunggu je kawan jawab. Ustaz tanya jawab. Nasib baik hang jawab. Aku selamat. Fardu kifayah Ustaz. Fardu kifayah. Kena pula Ustaz tak nampak muka pula. Selamat banyak dia kata. Ustaz okey tak apa. Tak apa. Yang penting ada jawapan. Seorang jawab semua selamat. Fardu kifayah. Abang lah kata baik. Baik, fardu kifayah bab lain. Yang ni bukan fardu kifayah ni. Duduk satu kelas kena denda Ustaz. Tu dia. Baik. Yazhabu Zaidun. Fokus kita adalah pada fi'il. Yazhabu asalnya zahaba, itu fi'il madi. Tapi sekarang yazhabu fi'il mudhari. Sebab ada ya. Okey. Di antara nota-nota yang tuan-tuan kena catat adalah yang Ustaz hurai ni Ustaz sebut. Yazhabu fi'il mudhari. Nak kenal fi'il mudhari ada salah satu dari 4 huruf yang Ustaz ajar dulu, iaitu huruf anaitu. Ringkasan dia anaitu. Hamzah, nun, ya, ta. Kalau tuan-tuan masih ingat lagi pelajaran kita yang siri kurba, Ustaz ingat dah yang sebelum tu. Nak kenal fi'il mudhari? Ingat. Alhamdulillah, syukur.
Nak kena fi'il mudhari' ada salah satu 4 huruf, iaitulah ada huruf ana itu hamzah, Nun. nun, Ya. Ta. ta. Senang je nak kena fi'il mudhari'. Dalam ayat Quran yang banyak-banyak kita mengaji tu, perhatikan di depan dia ada 4 huruf ni. Ada salah satu 4 huruf ni. Kalau ada hamzah, kalau untuk yazhabu dia akan jadi azhabu. Ashabu. Azhabu. Itu fi'il mudhari' lah, azhabu. Kalau nun pula nazhabu. Nasabu. Nazhabu. Kalau untuk ya pula macam sekarang ni yazhabu. Kalau untuk ta Abu. tazhabu. Itu fi'il mudhari' tu nak kenal. Boleh ingat fi'il mudhari' nak kenal macam mana? Ada salah satu daripada 4 huruf. Huruf. InsyaAllah. Nun, ya, ta. Tak lagi dah boleh buat homework lah. Buat homework iaitu cari perkataan fi'il mudhari' dalam Quran. Cari sebanyak-banyak boleh. Ustaz bukan tak mau buat latihan. Nanti tak tahu semak. Ustaz ni segan. Ustaz kalau ada satu nota, satu mesej Ustaz tak ada latihan. Ustaz kalau buat latihan memang jenuh jawab nanti kan. Soalannya Ustaz malah nak semak, malah nak raik-raik tu. Tak ada pengalaman dah buat latihan. Kau duk semak tu raik. Salah betul. Pakai tak lain lah Ustaz. Baik. Jadi kita mengaji ni terus kita faham dan kita buat ulang kaji. Okay, yadhhabu tadi itu fi'il mudhari' sebab ada huruf mudhari'. Ya. Okay, kalau nak kena fi'il madhi pula, dia di hujung dia balik atas. Zahaba. Zahaba fi'il madhi. Zahaba, qatala, man, wa'ada, khalafa, qara'a, ja'a, qala, kharaja, jalasa. Semua bunyi baris atas tu itu adalah fi'il madhi. Jadi nak kena fi'il madhi mesti baris atas di hujung. Dia kira di hujung bukan di tengah, bukan di awal, di hujung. Itu untuk kena fi'il madhi. Kalau untuk fi'il mudhari' iaitulah ada huruf ana itu tadi tu. Cara dia. Okey, yadhhabu Zaidun, sedang pergi oleh Zaid. Nampak. Yadhhabu sedang pergi oleh Zaid. Macam mana gaya sedang pergi? Tu ada mudhari'. Gaya sedang pergi ni macam mana? Kalau kita nak cerita pada orang, gaya sedang pergi. Ada huruf mudhari' tu tak? Ada huruf mudhari' nak masuk Ustaz. Gaya maksudnya kalau kita tengok Zaid tu dia sedang pergi macam mana? Dia makin hilang pandangan kita kan? Hilang. Mula kita nampak dekat kita, lepas tu makin pergi. Itu maksud gaya sedang pergi. Kalau sedang makan, macam mana sedang makan? Makan apa? Tak Ustaz tanya gaya makan. Gaya sedang makan macam mana? Dengan suap. Dengar tu suap, sudu, tentang orang panggil tak dengar kan? Itu sedang makan. Mana perbuatan sedang ni, mana sedang buat perbuatan tu. Kalau sedang baca, mulut kita tengah baca, suara bunyi, baca, lepas satu line muka surat, itu sedang baca. Kalau sedang tidur? Tidur je. Sedang tidur berdengkur. Kena-kena dengar. Itu berdengkur sedang tidur. Tidur je Ustaz. Ustaz cuma nak tahu sedang tu macam mana. Apa maksud sedang? Sedang ni mana kita tengah melakukan perbuatan tersebut. Kalau sedang bercakap, ni perkataan duk keluar mulut ni, itu sedang bercakap. Okey, dah faham. Jadi perkataan yazhabu situ baca dengan baris rafa', yazhabu. Yazhabu baca dengan baris rafa', itu baca dengan yazhabu. Siapa ambil tepi? Okey. Berpisah tepi. Seterusnya kotak yang kedua, ra'aitu an yadhhaba Zaidun. Di sini panjang sikit Ra'aitu, telah lihat oleh aku, an, bahawa, yadhhaba, sedang pergi, Zaidun, oleh Zaid. Ra'aitu maksudnya telah lihat oleh aku, an, bahawa, yazhaba. Baca yazhaba sebab ada an.
Sebab ada an. An itu adalah amil ataupun dipanggil huruf nasab. Bila ada an, kataan selepas dia mesti baca dengan ba pada atas. An yazhaba Zaidun. Bahawa sedang pergi oleh Zaid. Dia panggil terjemahan mengikut kaedah nahwu sharaf. Sebab tu dia ada telah, oleh, akan. Itu terjemahan mengikut nahwu sharaf lah. Sebab tu bunyi telah, oleh, akan tu. Kalau terjemahan cara kefahaman biasa, aku lihat Zaid pergi. Itu bahasa ringkas. Bahasa ringkas ni ramai orang boleh terjemah. Aku lihat Zaid pergi. Itu terjemahan bahasa ringkas kan? Tapi kalau terjemahan mengikut kalimah kaedah nahwu sharaf, telah lihat oleh aku bahawa sedang pergi oleh Zaid. Oh, masya-Allah, klasik betul. Kan? Klasik tak bunyi? Macam zaman dulu punya bahasa, macam cerita-cerita apa ni, cerita Piramli apa semua kan. Betul, tapi sebab tu Piramli dia suka guna kaedah-kaedah Arab ni. Cakapan nahwu sharaf. Dia punya lagu pun ada tajwid. Bulan, dengar dia cukup 2 harakat. Sebab tu orang suka dengar lagu dia kan. Dia cuba tengok dia nyanyi kan, dia nyanyi cukup dia punya harakat dia, mak asli dia cukup kan. Kan? Sebab tu tak tahan jemu kita dengar lagu yang dia nyanyi kan. Sebab cukup tajwid, cukup terjemahan bahasa nahwu sharaf dia. Okey. Macam mana lepas ke Piramli dah? Baik. Okey, ra'aitu an yazhaba Zaidun. Telah lihat oleh aku bahawa sedang pergi oleh Zaid. Ni dekat ustaz ni tak ada makna, ustaz terjemah ikut kaedah Arab tu. Sekarang dah ada makna tu kan. Telah lihat oleh aku bahawa sedang pergi oleh Zaid. Okey, betul. Fokus kita pada kalimah ni adalah yazhaba. Yazhaba baca dengan baris apa? Baris fathah, sebab duduk dalam bab perbahasan nasab kan. Fi'il mudhari' yang baca dengan fathah sebab ada amil nasab sebelum ni, itulah an. Sebab tu baca yazhaba. Selesai. Tu. Bukankah tadi Ustaz cakap dah awal tadi, nahwu ni perbahasan dia di akhir kalimah. Iaitulah yazhaba tu, ba tu yang akhir, baca baris atas. An yazhaba. Okey, habis. Tengok kotak yang berikutnya, kosong, tak ada apa. Kenapa kosong? Kerana fi'il tidak ada pada khafat. Fi'il tak boleh baca fa'ali, tak boleh. Zahabi, tak boleh. Qali, tak boleh. Roja'i, tak ada. Dia tak ada baris bawah. Dia ada baris rafa' ataupun baris nasab ataupun baris jazam. Itu untuk fi'il. Sebab tu pada petak khafat tu tengok dalam tajuk khafat tak ada fi'il. Tak ada fi'il. Okey, terus pergi pada jazam. Lam yazhab Zaidun. Lam tu dipanggil amil jazam. Ingat tak amil daripada amil? Jangan ingat amil zakat. Amil zakat lain. Amil ni maksudnya perkataan yang berperanan. Okey, nota kan? Amil untuk nahwu sharaf ni adalah perkataan yang berperanan untuk mengubah baris perkataan selepasnya. Tu dia, itu nota tu kan. Perkataan yang berperanan mengubah baris perkataan selepasnya. Perkataan selepas lam adalah yazhabu asal dia. Tapi bila ada lam, kena baca yazhab. Sebab lam tu adalah amil jazam. Yang sama macam dia seperti surah Qul Huwallah tu, lam yalid. Tak boleh baca. Mana ada orang baca Qul Huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalidu wa lam yuladu. Mana ada? Mesti dia baca lam yalid wa lam yulad. Kenapa baca lam yalid? Sebab lam tu amil jazam.
depan dia yuladu tu asal fi'il mudhari'. Dia yuladu tapi dibaca dengan yulad sebab ada lam. Ni pun samalah. Lam asal dia yazhabu tapi bila ada lam yazhab. Lam yazhab maksudnya tidak pergilah. Tidak pergi. Dia tidak adalah tidak pergi oleh Zaid. Itu terjemahan dia. Tidak pergi oleh Zaid. Terjemahan dia tidak pergi oleh Zaid. Jangan terjemah tidak pergilah jadi takut jadi fi'il madhi lah, dia bukan fi'il madhi, fi'il mudhari'. Tidak pergi oleh Zaid. Lam amil jazam, yazhab dijazamkan oleh lam sebab tu baca hab. Zaidun itu adalah fa'il. Fa'il apa dia fa'il? Orang yang melakukan perbuatan. Perbuatan sini apa makna? Perbuatan pergi. Jadi Zaid lah yang melakukan perbuatan. Sini menafikan Zaid pergi ya, betul lah. Menafikan Zaid pergi. Kita menafikan Zaid melakukan perbuatan pergi. Kita menafikan. Tidak pergi oleh Zaid. Okey, habis. Selesai tentang bahagian-bahagian i'rab. Perubahan di akhir kalimah ada berubah dengan baris dhammah isim, ada berubah dengan dhammah untuk fi'il, juga nasab berubah dengan baris atas untuk isim dan fi'il, dan berubah dengan baris khafat untuk isim dan untuk isim sahaja khafat, dan berubah dengan jazam untuk fi'il sahaja. Kemudian yang bawah sekali tu untuk huruf, petak huruf semua tak ada. Huruf tak ada rafa', tak ada nasab, tak ada khafat dan tak ada jazam. Wallahu alam. Okey, kita pergi surah sikit. 845 dah. Allahu akbar. Surah Al-Ha iaitu sambungan ayat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang 4 Thumma kalla sawfa ta'lamuna. Itulah highlightkan surah Takatsur. Ayat 4, Thumma kalla sawfa ta'lamun. Sekali-kali diingatkan, jangan sekali-kali bersikap demikian, kata Allah. Kamu akan mengetahui kelak akibatnya yang buruk pada hari kiamat. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Surah Takatsur ayat 4. Thumma itu adalah huruf ataf, thumma, kemudian. Thumma dia bagi huruf. Dia bukan isim, dia bukan fi'il. Huruf jar. Dia bukan huruf jar. Dia bagi huruf ataf. Ataf. Semua dengan huruf waw Ustaz tak? Dan. Huruf ataf ada 10 semua. Ada 10. Huruf ataf semua ada 10. Salah satu dia adalah thumma. Selalu kita jumpa waw kan? Selalu kan? Selalu waw. Huruf ataf yang kita jumpa selalu waw. Tapi ada juga huruf ataf yang lain, itu thumma. Wa huruful atfi asyaratun wa hiya al-wawu waw, al-fa'u fa, thumma au. Au selalu jumpa au kan? Selalu. Atau am. Hamzah mim am itu pun ataf tu. Imma. Imma tu ataf. Bal mana bahkan, itu pun ataf. La pun dikira macam ataf juga. Nafi. La nafi, tapi dia kategori huruf ataf juga. Lakin. Alhamdulillah. Cari ayat 4. Terima kasih. Terima kasih banyak. Bersama-sama kita
membuat apa bajikan tolong menolong. Dalam Quran Allah sebut wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolong dan bantu-bantu di atas jalan takwa. Itu dia punya ayat dia. Mana kita sama-sama membantu insya-Allah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu di atas jalan takwa dan jangan tolong menolong di atas perkara yang mendatangkan dosa. Oh, itu punya ayat dia. Okey. Okay, lakin pun huruf ataf dan akhiri hatta. Hatta pun huruf ataf. Jadi ada 10 semua. Ada 10. So ulang balik. Waw, fa, thumma, aw, am, imma, bal, Itu jadi bal, kemudian la ni kan, la. Lakin hatta. Saya naik dua jari tu, mana dua tangan tu mana hebat tu. Bukan hebat mana dah habis awal dah. Dah bilang habis dah. Dah bilang habis. Mana 10. 10 semua. Aw, waw. Waw selalu mana apa? Dan kan? Dan. Fa mana maka? Kemudian. Summa mana kamu? Kemudian. Aw mana apa? Atau. Ni kalau orang duk melatah aw tu nanya atau tu. Apa benda atau kan? Silakan dia aw atau. Tanya dia atau apa ni? Tanya dia. Okey. Aw mana atau? Am ni maksudnya ataupun. Dia tambah sikit. Semua ada dalam Al-Quran am ataupun. Imma ada kalanya. Imma mana ada kalanya. Wa imma. Wa imma kan kita cakap sekarang kita cakap Melayu kan. Cakap Melayu dia selasih dengan bahasa Arab huruf atau. Gemah betul. Pernah dengar tak orang cakapnya tu? Pernah. Dalam syarahan dia tu, syarahan Melayu dia tu, bahasa Melayu dia cakap wa imma nak buat macam ni, wa imma nak buat macam tu. Oh, gemah tu. Maknanya dia selang-seli dengan bahasa apa tu? Arab. Bahasa Arab dan juga huruf ataf tanpa disedari. Sebab memang ada penceramah-penceramah yang suka dia sebut huruf ataf ni. Wa imma tuan-tuan ada kat situ atau wa imma tuan-tuan ada kat sini. Oh, ke mana wa imma? Kita nak fikir apa wa imma ustaz ni cakap ni? Wa imma. Rupanya huruf ataf. Pernah tak dengar orang cakap tu pernah kan? Pernah. Hatta dah hatta. Nah. Hatta wadah. Ceramah. Hatta. Oh, kemas. Kita ingat hatta tu nama orang rupanya hatta dia selang-seli dengan bahasa ceramah tu. Hatta mana sehingga. Hingga. Itu. Ustaz, nak tanya sikit. Ustaz, apa ni semalam Ustaz kata huruf nasab ni huruf ataf sama ke? Huruf nasab. Sama. Huruf nasab. Ya, huruf nasab. Oh, huruf nasab an walan. Itu huruf nasab lain, Huruf nasab itu an. Huruf nasab semalam pun Ustaz kata ada hatta, lam, mim, kai. Yang tu huruf nasab. Ya. Ada hatta juga semalam. Yang ni kategori huruf ataf. Huruf ataf ada 10. Yang huruf nasab yang amin nasab itu an, walan, wa izan, walam kai, walam wujud, wa jawabi. Yang tu ada apa? 10. Kita tak bagi semalam? 10 juga. Itu amin nasab. Lain. Lain. Ada perkataan hatta tak itu? Ada. Mana sama. Sama segi kedudukan contoh hatta tu sama, tapi yang ni perbahasan tentang ataf. Yang itu adalah huruf aminah nasab. Jadi situasi dia tengok keadaan tu kita nak fokus pada huruf ataf ke nak fokus pada aminah nasab. Itu.
Okay, sekarang ni yang Ustaz dah bilang ni adalah fokus kepada huruf ataf. Termasuk juga hatta. Tak kisah. Baik. Ada yang tadi mana ataupun ima ada kalanya. Kemudian bal mana bahkan. Bahkan. Bal mana bahkan. Bala Ustaz. Bala tu mana bahkan. Dia sebut bala tu mana dihidupkan baris. Dihidupkan baris dia bala bahkan. Kan bila Allah tanya kan, alastu bi rabbikum, nah ayat Quran, alastu bi rabbikum, adakah aku ni Tuhan kamu, kata Allah. Bala. Itu kalau itu dihidupkan baris tu, bala mana bahkan. Bala syahidna, bahkan kami menjadi saksi. Ketika mana Allah SWT bertanya kepada sekalian zuriat-zuriat yang dikeluarkan oleh Rasulullah Adam, Allah tanya, Allah tanya semua zuriat itu termasuk kita semua lu, Allah tanya, ni ayat Quran, alastu bi rabbikum, adakah aku ni Tuhan kamu? Tanya, bala syahidna, bahkan kami menjadi saksi. Jadi kita semua dulu telah mengakui bahawa Allah itu Tuhan kita yang sebenar. Kemudian bila dapat pengakuan tu, perjanjian itu, ikrar tu, maka Allah Ta'ala masukkan kembali zuriat itu dalam sulbi Adam dan lahirlah mengikut masa tertentu pada rahim tertentu sampailah dunia akhir zaman. Hakikatnya semua dulu telah Allah keluarkan zuriat itu dan Allah tanya, alastu bi rabbikum, adakah aku ni Tuhan kamu? Semua kita jawab. Qalu, berkata mereka, menjawab mereka, bala, bahkan syahidina, kami menyaksikan. Jadi datangnya Rasul untuk memperingati janji tersebut. Jadi Rasul datang terang tentang hukum persyarak semua tu untuk memperingati tentang perjanjian kita, iaitu bahawa Allah itu Tuhan. Sebab ramai manusia yang lupa bahawa Allah itu Tuhan. Ya, itu masuk kuliah tafsir lah. Baik. Selesai. Jadi semua termasuk dalam huruf ataf. Itu. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Terjemahan di sini dia kata, sekali lagi diingatkan, jangan sekali-kali bersikap demikian. Kamu akan mengetahui kelak akibatnya yang buruk pada hari kiamat. Kalla itu pun termasuk huruf. Sebab dia bukan isim dan dia bukan fi'il, tapi dia adalah huruf. Saufa itu yang kita belajar baru ni, saufa. Saufa adalah tanda bagi perkataan fi'il. Dan saufa ni boleh masuk masa yang jauh, iaitu dalam bahasan tafsir kata masa jauh itu dari negeri akhirat. Saufa ta'lamun, dan kamu akan mengetahui akibatnya, iaitu di hari kiamat nanti. Di saufa itu adalah tanda fi'il. Ta'lamun itu adalah fi'il apa tu? Ta'lamun. Ta'am mudhari'. Fi'il mudhari', alhamdulillah. Kenapa nak kata fi'il mudhari' tu? Ada ta saja. Alhamdulillah, betul berkesan lagi sebab baru belajar tadi kan? Ya. Kalau tinggal 3 hari boleh ingat tak? Nun tu jamak Ustaz jamak. Jamak dia orang nun. Betul. Kalau tinggal 3 hari boleh ingat lagi tak fi'il mudhari' tanda dia? Insya-Allah. Allah. Tinggal seminggu? Itu tak tahu. Untuk pengetahuan tuan-tuan, Ustaz pernah tinggal ilmu ni. Tak pernah tinggal, tak peduli, tak baca, tak bincang. Tahun-tahun juga. Bertahun-tahun Ustaz tinggal, tapi ingat. Tapi dengan takdir Allah, bila duk mengajar Quran, kebetulan pula ni tertubuhnya pengajian macam ni, jadi Ustaz cuba ingatkan balik. Bayangkan dulu Ustaz pernah tinggal bertahun-tahun ilmu ni. Tak peduli langsung. Tak peduli. Baca kitab Jawi macam tu ada lah, tapi nak bahas macam ni tak ada. Yalah, yang pertama tidak ada kawan-kawan yang boleh support untuk kita berbincang kan. Ilmu ni dia kena berbincang macam ni baru jadi semangat. Kalau seorang-seorang tak boleh. Jadi
bertahun-tahun tinggal tapi bila nak ingatkan balik tu, alhamdulillah boleh ingat juga sikit-sikit. Boleh ingatlah juga walaupun banyak yang dah lupa boleh ingat juga sikit-sikit. Jadi ustaz harap tuan-tuan puan macam tu lah. Bila dah mengaji dan ingat, dia ingat kemudian kalaulah tertinggal dalam sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, tiba-tiba tuan-tuan teringat, dulu aku pernah belajar lah Nahwu Saraf, mai aku buka balik. Bila buka balik buku nota-nota boleh ingat balik. Ustaz nak macam tu. Boleh tak? Boleh, insya-Allah. Jangan bila buka-buka setelah setahun tinggal buka-buka, apa benda isim ni? Isim ke asam? Asam tu. Kan ejaan sama kan? Alif sim mim. Dulu Ustaz dah bagi baris tu hilang, tipu gerik gawat tahu. Lah kali dia kata asam ni, asam. Isim. Okey. Itu contohlah contoh. Jadi berapa tahun pun kita tinggal, tapi bila kita nak baca balik kita boleh ingat. Tapi harapan Ustaz jangan tinggal lah. Kalau dah boleh jangan tinggal lah, insya-Allah. Sebab bila kita baca Quran tu memang kita ada ilmu nahwu tu, kita duk tengok nahwu dalam bacaan Quran kita tu. Okey. Ta'lamu itu adalah fi'il mudhari'. Di hujung dia ada wa dengan nun. Wa dengan nun itu menandakan jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Bermaksud mereka itu. Sekalian mereka itu. Sekalian mereka itu. Ada wa dengan nun. Apa maksud jamak muzakkar salim? Jamak yang maksud banyak, muzakkar maknanya lelaki, salim yang sejahtera. Bukan maksud lelaki itu yang sejahtera, yang sihat-sihat, yang sadu-sadu, yang bukan maksud begitu. Maksudnya sejahtera daripada perkataan asal. Kalau kita buang wa dengan nun, ada tak huruf asal? Ada. Apa dia perkataan asal dia? Ilma. Alamin. Macam mana? Alimah. Betul. Dia punya baris dia, wazan dia alima. Dia datang daripada wazan fa'ila. Fa'ila yaf'alu, alima ya'lamu. Okey, tak apa. Jadi alima ya'lamu. Sekarang ni ta'lamu. Tak apalah guna huruf ta. Di belakang ada wa dengan nun, itu menandakan jamak muzakkar salim. Ta'lamuna. Kalau buang wa dengan nun, masih ada perkataan asal iaitu alima. Itu panggil muzakkar salim. Maknanya sejahtera daripada perkataan asal. Okey. Kalau buang wa dengan nun, masih ada huruf asal iaitu alima. Baru dia alima untuk fi'il madhi. Sekarang ni yang baca ta'la tu sebab itu dah jadi lafaz mudhari'. Ta'lamu, dia kena baca ta'lamu, tak boleh baca ta'limu. Okey. Selesai Okey, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalla macam tadi juga, iaitu dia sebagai huruf sebab dia bukan isim, bukan fi'il tapi dia huruf. Kalla. Demi sungguhnya kalaulah kamu mengetahui, kalla law ta'lamu. Demi sungguhnya kalaulah kamu mengetahui, tu law tu dipanggil. Law di sini makna law syartiyah. Jawab pula. Law. Lam wa tu dipanggil syartiyah. Syartiyah ni maksudnya huruf syartiyah. Dalam bahasa Arab, law ni adalah kategori huruf syartiyah. Bila ada syartiyah, dia kena ada jawapan dia. Soal ke Ustaz? Syartiyah. Dia bukan soalan. Dia macam jikalau. Macam tu. Jikalau, perkataan jikalau ni dia panggil syartiyah. Dalam bahasa kaedah nahwu dia panggil syartiyah. Itu dia yang dulu. Biasanya bila ada syartiyah, tentu ada jawapan di hujung dia. Sama ada di hujung ayat tu ataupun pada ayat yang lain. Dia panggil jawapannya. Jawapannya dia biasanya diterjemah dengan nescaya. Itu jawapan bagi syartiyah lah. Kalau tuan-tuan perhatikan ayat Quran, kalau ada law, tentu ada jawapan dia di depan.
Ataupun ada in. In pun syartiyah juga, in. In pun syartiyah juga. Di depan dia mesti ada jawapan. Itu cara kita nak kenal huruf syartiyah. Law ataupun in. Ya. In makna apa? In makna jika. Jika. Nanti kalau jumpa ayat Quran yang ada in, contohnya wa in kana. Selepas in tu, in kana tu nanti depan dia juga ada fa. Ada jawapan dengan fa. Fa itulah jawab bagi in syartiyah tu. Tak apa, tu tinggi sikit lah. Okay, kalla jikalau. Kalla demi sungguhnya lau ta'lamuna, kalaulah kamu mengetahui ilmal yaqin, dengan pengetahuan yang yakin. Kalau kamu tahu dengan pengetahuan yang yakin, ni jawapannya. Kita buat. Sebelum jawapan tu huraian dulu. Lau tadi syartiyah, ta'lamu fi'il mudhari. Ta'lamu fi'il apa? Fi'il mudhari ada ta, wa dengan nun macam tadilah. Dia panggil jamak muzakkar salim. Ilma, ilma ni isim fi'il huruf. Isim. Ilmu ni isim, kalau kita tulis kataan dia saja, asal dia ilmun, pengetahuan. Sekarang ni baca ilmu sebab nak bergabung dengan alif lam, ilman. Al-yaqin ni isim fi'il huruf? Isim. Sebab ada apa? Alif lam. Alif lam. Alhamdulillah. Al-yaqin ni dia panggil isim sebab ada alif lam. Yakin mana pengetahuan yang yakin, yang kejap, kata orang yang tepat, yang yakin, yang sungguh-sungguh. Itu mana yakin. Ilmu yakin ni mana pengetahuan yang yakin. Dia belum ainul yakin lah. Beza antara ilmu yakin dengan ainul yakin berbeza. Kalau ilmu yakin, kalau Ustaz bagi perumpamaan macam ni lah. Perumpamaan ilmu yakin. Perumpamaan macam, kita duduk satu tempat, kita tengok di ujung pandangan kita tu nampak berasap kan, naik asap. Apa dalam pemahaman kita, dalam fikiran kita? Tempat tu ada apa? Api. Ada api. Sebab ada asap kan, ada asap ni tentu bawah tu terbakar kan. Itu mana pengetahuan kita, itu panggil ilmu yakin. Kita tahu bahawa tempat tu, ada api ni sebab berasap ni kan. Lepas tu, ainul yakin. Ainul yakin ni adalah kita, bila kita tengok asap tadi, kita pun jalan pergi. Pergi cepat-cepat kan, takut apa-apa berlaku kan, kita pergi kat tempat tu, tengok-tengok. Betul lah nampak api tu terbakar kan, nampak. Mana ketika itu dia jadi apa? Ainul yakin. Ainul yakin. Macam itulah perumpamaan dia lah. Hakul yakin. Hakul yakin itu kita sendiri terbakar. Nauzubillah. Macam orang, itulah, ni sebagai contohnya, Jadi ilmu yakin tahu, hakul yakin ni ainul yakin, kita pergi dekat dan nampak sendiri terang-terang. Benda hakul yakin, kita sendiri yang terlibat. Itu panggil hakul yakin. Kalau contoh tu kita tak nak seronok lagi. Contoh lain lah, contoh bau. Sedap je. Kalau musim-musim riang kan, bau. Bau tu panggil apa? Kalau bau wangi ya, musim riang lepas dah, sebagai contoh. Bau wangi ya, musim maknanya itu ilmu yakin. Kita pun mula mencari tak mana bau ni, kita cari. Nampak tu dia selungguk je kan. Buah-buah durian lah, selungguk. Masa tu dia panggil apa? Ainul yakin. Ainul yakin. Ainul yakin, apalagi hakul yakin dia jawab dia. Kan? Hakul yakin tu ada? Soru. Soru. Hakul yakin, ambil parang, belah-belah makan, orang panggil tak dengar dah, habis biji 2 biji 3 biji. Itu hakul yakin. Itulah perumpamaannya. Boleh faham lah? Mudah aja contoh. Okey. Kata Allah SWT,
Bila lau tadi dia ada lau syartiyah, ada jawapan dia. Jawapan dia la tarawunnal jahim. Itu jawapan bagi lau. Tadi Allah kata, kalaulah kamu mengetahui apa yang kamu akan hadapi dengan pengetahuan yang yakin, maka kata Allah, la tarawunnal jahim. Ingatlah, demi sungguhnya kamu akan melihat neraka yang marak menjulang. Tu. Itu jawapan bagi lau tadi. Jadi bila ada syartiyah, dia tentu ada jawapannya. Okey, 9-8 minit. Ustaz ambil dalam 3-4 minit lagi. 3-4 minit lagi. La tarawunnal jahim. Demi sungguhnya kamu akan melihat neraka yang marak menjulang. Ini berkaitan ada asbabun nuzul lah. Siapa yang melihat tu kan? Orang-orang yang derhaka, orang-orang yang bersikap dengan cerita-cerita di atas itu. Itu orang yang mengumpul harta, memperbanyakkan kedudukan dan sebagainya, nak pindah harta benda tu, orang-orang tu. Tentunya jalan cerita dia merujuk pada mereka tu. Summa latarawunnaha 'ainal yaqin. Summa mana kemudian, itu huruf ataf. Di mana dia nak hubung cakap lagi. Cerita dia belum selesai lagi. Dia nak kait lagi. Summa latarawunnaha, kemudian selepas itu demi sungguhnya kamu, ini wahai orang-orang yang ini cerita tadi lah merujuk pada orang-orang yang derhaka tadi tu dalam kisah ni. La tarawunnaha 'ainal yaqin, iaitu akan melihat dengan penglihatan yang yakin. Nampak neraka tu. Mana golongan-golongan yang Allah murka ni sebab dia golongan yang memperbanyakkan harta benda, nak pinak, pangkat, pengaruh sebagainya. Maka golongan ini akan diperlihatkan neraka dengan yakin. Nampak neraka depan mata mereka. Kemudian kata Allah, okey. Yang tadi tu, semua urataf la tarawun, lam tu lam taukid lah, lam taukid. Lam taukid mana sesungguhnya. Huruf lam saja tu lam taukid. Tarawunnaha itu ada fi'il kat situ. Ada fi'il. Ada fi'il kat situ. Asal dia tara, jadi tarawunnaha. Ha itu adalah dhamir. Ha yang ada tu adalah ha dhamir. Maknanya nya, la tarawunnaha, demi sungguhnya orang ni akan melihat dengan penglihatan ainal yaqin. Aina tu adalah isim. Al-yaqin adalah Isim. Isim. Semua kita tahu dah isim. Kemudian thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian masih lagi huruf ataf. Latus'alul, lam tu bagi lam taukid. Sungguhnya kamu akan ditanya. Latus'alun, kamu akan ditanya yawma idzin, pada hari itu. Okey. Perkataan Arab, kalau tak ada alif lam, tak ada tanwin, itu dia panggil nakirah. Kau tengok yauma izin tu. Yauma izin ada baris apa kat ujung dah? Izin tu. Tanwin. Bila ada tanwin, maknanya perkataan itu sudah jadi ma'rifah. Sudah jadi ma'rifah. Mana ma'rifah ni maksudnya perkataan yang ditentukan hari apa tu. Di sini bermaksud pada hari kiamat. Tapi kalau tak ada tanwin, tak ada alif lam, kataan tu menjadi nakirah, jadi umum. Contoh macam kataan yaumun. Yaumu, hari. Bila kataan hari, yaumu, itu nakirah ke ma'rifah? Yaumu. Yaumu. Isim nakirah. Nakirah. Dia jadi nakirah. Dan kalau kita ambil perkataan kita tulis asingan ya waw mim yaumu, dia jadi nakirah umum. Hari mana-mana hari ya, tak kisah mana hari pun. Tapi kalau sebut al yaumu, hari itu, hari ini, hari ini, hari itu, tak kisahlah apa yang kita maksudkan. Tengok dalam jalan cerita dah. Okey, contoh malu. Bukan malu peribahasa kita tu. Malu bahasa Arab ni, malu.
Mal. Harta. Bila sebut malu, mana harta? Itu bagi nakirah ke makrifah? Nakirah. Nakirah. Mana-mana harta, tak kisah. Tapi kalau Allah sebut al-malu wal banun zinatul hayah. Apa maksudnya? Isim makrifah. Al-malu mana harta ini. Harta itu. Maknanya dia ditentukan oleh Allah. Harta tu harta macam mana kan? Wal banun. Banun? Banun mana anak pinak. Al-mal wal banun. Zinatul haya mana perhiasan kehidupan. Al-mal wal banun zinatul haya. Harta dan anak pinak merupakan perhiasan kehidupan. Allah sebut dalam Quran, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Sampai akhirlah surah tu. Surah apa tu? Surah Yasin. Surah Yasin. Tiap malam baca malam ni sekarang kan. Dulu minggu sekali Jumaat aja. Sekarang tiap malam. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Okay. Bila Allah sebut al-yawma maksudnya hari apa? Hari ini atau hari itu. Merujuk pada hari kiamat, hari mahsyar. Al-yawma nakhtimu ala, pada hari ini, hari itu maksudnya hari yang dikunci mulut-mulut mereka. Mana hari itu? Mana Allah tentukan bila ada al. Tapi kalau tak ada al, dia masih nakirah. Ada al jadi ma'rifah. Ditentukan hari apa yang dikehendaki. Okey. Summa latus'alun, kemudian akan ditanya pada hari itu, hari kiamat tu lah, hari mahsyar tu, anin na'im, daripada tentang segala nikmat. Allah akan tanya semua. Summa latus'alun yawma idzin na'im, kemudian akan ditanya pada hari tersebut anin na'im, tentang nikmat-nikmat yang Allah bagi. Semua Allah akan tanya nikmat. Nikmat ilmu Allah tanya. Dapat ilmu, buat apa dengan ilmu tu? Allah tanya. Nikmat harta, nikmat kesihatan, nikmat semua yang lain tu semua Allah akan tanya. Mudah-mudahan kita selamat di hari tersebut. Amin ya rabbal alamin. Jadi yauma izin tu adalah isim Makrifah. Makrifah, isim makrifah sebab ada baris tanwin. Ani itu adalah huruf jar, huruf jar atau huruf khafat. Huruf jar atau huruf khafat. Bila sambung dengan alif lam dihidupkan baris anin, asalnya an. Jadi anin naim, an naim itu sudah tentu perkataan isim, ada alif lam. Selesai alhamdulillah. Akan datang surah lain pula. Sikit-sikit cukup lah, jangan banyak-banyak sangat. Kita kaji nipis-nipis je, tak ada dalam. Yang penting target kita dapat khatam juz amma ni, dan seterusnya kita akan pilih surah-surah tertentu lah. Surah Sajdah, surah Yasin, surah Al-Mulk, surah apa-apalah insya-Allah. Wallahu a'lam. Soalan Ustaz. Satu soalan. Kalau ada. Soalnya Ustaz. Yang ra'aitu ay yazhaba Zaidun tu maf'ul Ustaz. Zaidun. Dia kalau maf'ul dia kena letak akan situ, tak letak mana akan kan? Oleh. Ra'aitu telah lihatlah oleh aku an bahawa yazhaba pergi Zaidun. Kena baca Zaidun oleh Zaid. Dia jadi fa'il. Telah lihat oleh aku bahawa sedang pergi oleh Zaid. Dia jadi fa'il bukan maf'ul. Maf'ul dia kena mana akan. Kalau mana akan dia kena balik atas. Wallahu alam. Ada lagi soalan? Satu soalan lagi ke Ustaz? Tanya satu soalan lah. Boleh. Yauma izin tu kira zoruf zaman ke macam mana? Yauma izin. Betul. Zoruf zaman. Terima kasih. Sama.
berkaitan dengan masa. Okey, habisnya cukup untuk hari ni. Dah lebih masa tu. Wallahu alam. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang, yang lemah itu daripada ustaz sendiri. Mohon maaf salah silap. Anggaplah ini sebagai satu kajian kita untuk kita mendalami ilmu ini. Dalam kajian ini tentu ada salah silap, terkurang, terlebih. Itu ustaz mohon maaf lah. Tak apalah sebab tak melibatkan hukum, tak apa. Kita cuma buat kajian. Kesalahan, kesilapan itu tetap berlaku. Cuma kita berlapang dada untuk mendalami ilmu ini insya-Allah. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya dafi'al bala'i fa'anna kulla bala'in wa waba'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah Tuhan kami, berikanlah kepada kami ilmu pengetahuan yang luas ya Allah, khususnya ilmu nahwu sarah ini ya Allah. Berikanlah kepada kami ya Allah kefahaman untuk kami memahami bahasa Arab ini ya Allah. Akhirnya kami dapat memahami Al-Quran-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Ya, Terima kasih banyak.